Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk pertemuan kita pada pagi ini untuk kita sambung kembali kitab Minhajul Abidin di bawah peringkat godaan pada muka surat 278. Yang makna dikatakan bahawa godaan yang menggoda kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya iaitulah dunia rezeki dan tuntutan hawa nafsu. Rezeki dan kehendak-kehendak hawa nafsu menyebabkan terganggunya ibadah kita, tergodanya ibadah kita setengah-setengah sampai tak boleh nak buat ibadah. Maka disebut di sana penawarnya, ubatnya iaitulah kita kena tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dah disebut kepada kita bahawa rezeki itu urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala dah tulis di Lauhul Mahfuz akan banyak mana kita dapat dan sebagainya. Akan dia ada rezeki yang Allah taala jamin. Allah taala dah tentu dah kepada kita, yang mana kita dah bincang dulu dengan dalil-dalil yang dibawa, akan dalil-dalil Al-Quran mengenai rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi juga disebut bahawa ada 4 perkara yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya iaitulah Allah taala menciptakan langit, bumi dan lain-lainnya. Itu mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tabiat seseorang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rezeki ditetapkan oleh Allah taala. Yang kelimanya, ajal dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi bila mana kita sebut rezeki itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tak bermakna kita dilarang untuk berusaha. Cuma kita kena ingat bahawa akan rezeki urusan Tuhan, akan kita disuruh berusaha. Akan bila mana kita berusaha mengikut ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah dikira ibadah. Dan usaha itu kita dilarang berusaha pada perkara-perkara yang dilarang. Akan ia sama juga macam Allah taala memerintahkan kita sembahyang. Sebab apa sembahyang? Adakah supaya murah rezeki? Tak. Akan rezeki urusan Tuhan, kita sembahyang sebab Allah taala suruh. Maka sembahyang itu mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat sembahyang cara kita. Kan ada hadis-hadis katakan bahawa orang yang mencuri dalam sembahyang, sebab sembahyang itu tidak mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam mentaati perintah Allah taala, sembahyang tadi kita melakukan perkara yang Allah taala larang. Begitu juga dalam berusaha bekerja. Kita bekerja akan sepatutnya kerana Allah taala, kena buat mengikut kehendak Allah taala. Tapi kalau kita bekerja ada makna kita kata perkara yang dilarang oleh Allah taala, macam melakukan perkara-perkara haram, mendedahkan aurat dalam bekerja, menipu dalam bekerja, riba dan sebagainya, maka sama macam sembahyang yang Allah taala tak terima tadi, yang tidak dikira sebagai ibadah. Orang yang mencuri dalam sembahyang kerana cepatnya akan tidak ada tamakninah dan sebagainya. Baik, jadi kita sebenarnya disuruh juga bekerja, akan bekerja di atas mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita sambung pada muka surat 278 pada pagi ini. Qala al-musannif rahimallahu taala, Abu Bakar Muhammad bin Sabiq al-Wa'iz, seorang ulama besar, pernah penyair ulung dan penasihat terkenal, telah mengubah sebuah syair. Dikatakan kam min qawiyin fi taqallubihi wa dhibir ra'yi anhu ar-rizq
ar-rizqi munharifu wa kam dha'ifin fi taqallubihi ka'annahu min khalijinil bahr ya'tarifu. Hadha dalilun ala anna al-ilaha lahu fil khalqi sirrun khafiyun laisa yankashifu. Artinya betapa ramai orang yang kuat, bahkan sangat kuat dan pintar tetapi tidak kaya. Kan? Kenapa? Kerana kepintaran, kekuatan itu dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan dia ni jenis orang yang badan sasa, orang yang kuat. Kan? Bahkan dia kata sangat kuat. Macam kita kata kuat Hercules tu. Kan? Macam siapa lagi orang yang kuat. Kan? Dan juga bukan setakat kuat, hebat pula tu. Kan? Otak geliga lah orang kata. Kan? Tetapi tak kaya. Macam yang saya dengar dikatakan antara pelakon terkenalnya P. Ramlee tu. Kan? P. Ramlee ni tengok cerita-cerita hak dia buat. Hari ni pun diulang siar, dikenang dan sebagainya. Berlaku peristiwa tengok P. Ramlee dah nasihat ada dulu dan sebagainya. Dikatakan bahawa dia tak kaya. P. Ramlee tak kaya. Bahkan hasil-hasil kerja dia dikatakan maknanya orang lain dapat. Itu wallahualam lah betul ataupun tidak. Saya dengar ceritanya macam tu. Kan? Nak kait bahawa dia ni pintar tapi tak kaya. Kan? Ada orang yang kuat. Kan? Tapi tak kaya juga macam ahli gusti. Kan? Dia kuat. Lawan kita kata tu menang tapi dia antaranya tak kaya. Ada yang tak kaya juga sebab kemenangan dia dapat tu akan dapat oleh penaja dan sebagainya. Kadang-kadang ditipu dan sebagainya. Baik. Dan lagi dalam syair tersebut, orang yang lemah. Orang yang lemah, bahkan sangat lemah. Tetapi rezekinya seakan-akan hanya perlu memungut dari laut sahaja. Orang yang tak kuat, orang yang lemah, orang biasa-biasa je. Kan? Tapi murah rezeki dia. Kan? Orang tengok orang kesian, orang bagi. Kan? Orang ni tengok kesian pula bagi. Seolah-olah dia kata sini, rezeki dia macam pergi ke laut. Kan? Kutip je, ikan tu, kutip ikan je. Kan? Tak payah nak berusaha letih-letih. Kan? Tak payah nak berusaha penat-penat. Kan? Tapi rezeki dia mudah. Kan? Senang je. Kan? Boleh jadi dengan kemiskinan tu ramai orang kesian, orang ni kesian, orang ni kesian, orang ni beri, orang ni tolong bantu dan sebagainya. Kan? Maka di sana menunjukkan bahawa rezeki itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kan? Kenapa dia lemah? Allah Ta'ala jadikan dia ni orang yang lemah, orang yang tidak kuat. Macam ada orang yang peringkat tahap OKU lah contohnya. Kan? Dijadikan oleh Allah Ta'ala, bukan kehendak dia pun. Kan? Bukan dia yang pilih. Kan? Allah Ta'ala yang tentukan. Gini. Kan? Masalah rezeki pun Allah Ta'ala tentukan. Lagi disebut hadza dalilun ala annal ilaha lahu. Itu suatu petanda. Ini dia kata suatu petanda dan bukti bahawa Allah mempunyai rahsia yang samar terhadap makhluknya, tidak terbuka bagi manusia. Akan menunjukkan ada Tuhan. Allah Ta'ala tu ada. Sama juga dalam antaranya dalam kitab Aqidatun Najin, akan disebut dalil Allah Ta'ala itu ada. Akan apa dia? Dia kata ada yang kita nak tapi tak dapat. Ada yang kita dapat tapi kita tak nak. Menunjukkan kita ni diurus. Diatur. Kehidupan kita diatur. Yang ni diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sini dia kata ada orang yang kuat tapi tak kaya, ada orang lemah tapi rezeki dia mudah. Menunjukkan bahawa adanya Allah Subhanahu Wa Taala, petanda dan bukti bahawa Allah Taala tu ada rahsia dia, rahsia yang kita pun tak berapa faham, yang samar, yang tak jelas kepada kita. Sebab tu kadang-kadang bila mana disebut rezeki urusan Tuhan, dia kata gitu tak payah kerja lah, tak payah kerja lah, tunggulah. Sehingga ada orang kata macam tu. Sebab apa? Sebab Allah Taala jadikan benda tu samar. Biasanya kita lihat bekerja dapat, berusaha baru dapat, selalunya macam tu. Tapi kehendak Allah Ta'ala dan kadang-kadang terbalik. Tak berusaha, kita tidak mencari, dapat. Hak kita cari, tak dapat. Mana itu dikatakan samar. Ramai orang tak faham. Sehingga dia kata, bila kita cerita bab rezeki, kita tak payah kerja lah, duduk sajalah. Mana itu dah salah faham. Baik. Jadi dikatakan Allah Ta'ala itu ada rahsia yang samar terhadap makhluknya, tidak terbuka bagi manusia. Manusia tak jelas. Jadi apa pun,
Kita kena buat mengikut kehendak Allah Ta'ala. Bekerja, jangan duk ingat bekerja sebab apa? Sebab nak dapat rezeki. Bekerja sebab Allah Ta'ala suruh. Sebab rezeki itu bab lain. Kan? Rezeki bab lain, bekerja bab lain. Kita duk campur sekali. Kan? Tak bekerja, tak dapat. Kan? Orang kata tak kerja, nak makan apa dia? Kan? Walhas rupa je orang kerja kau, orang tak kerja kau, makan nasi juga. Tengok orang duduk dalam hospital tu, tak kerja tu. Makan apa dia? Tak akan orang tak bekerja ni makan benda lain, makan daun kayu kau tak, makan nasi juga. Kan? Baik. Dia kata sini, ini bukan bererti suatu anjuran agar kita tidak belajar dan menuntut ilmu. Bila mana cerita bab rezeki urusan Tuhan, bukannya suruh kita jadi makan itu tidur, makan tidur je. Akan tak payah belajar, tak payah cari ilmu, akan tak payah pergi sekolah dan sebagainya. Bukan macam tu. Kita perlu tetap belajar dan berusaha, tetapi jangan pula sehingga kita terpaksa bertawakal kepada ilmu. Jadi disebut situ kita belajar, bukan disuruh tawakal kepada ilmu. Tak apa aku ilmu banyak ni, nak buat apa dia pun, nak bertukar pandai, nak tu pandai, jadi orang kaya. Belum tentu. Ramai orang ada kemahiran, boleh baiki TV, radio, boleh buat rumah, boleh kita kata cipta ni, tapi tak senang-senang juga. Ada orang yang macam tu. Mana jangan tawakal kepada ilmu kita. Belajar, sebab apa belajar? Sebab Allah Ta'ala suruh belajar. Suruh belajar. Maka belajar di atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi jangan pula sehingga kita terpaksa bertawakal kepada ilmu. Seorang yang teguh hatinya percaya kepada Allah dan benar-benar bersandar kepada janjinya. Orang yang iman dia kuat. Orang yang hati dia teguh. Mana dia bersandar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh buat, maka dia buat. Dengan buat itu, mentaati perintah Allah Ta'ala itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan dia. Kita tengok hari ni, orang yang belajar. Mudah urusan dia. Kenapa mudah? Allah Ta'ala permudahkan. Sebab dia taat kepada perintah Allah. Sebab Allah Ta'ala selalunya diberi itu ada sebab-sebab dia. Nak dijadikan orang tu kaya, maka Allah Ta'ala permudahkan urusan dia. Dia berusaha apa pun berjaya. Idea-idea, nak tanam, kita kata, nak bertani, nak bela, kita kata, ikan ko dan sebagainya. Ada idea, dia buat, jadi. Allah Ta'ala jadikan. Untuk kenapa? Kerana Allah Ta'ala, jadikan dia ni orang yang, orang yang kaya. Rezeki itu Allah Ta'ala bagi. Orang yang belajar, ramai orang belajar, tapi bukan semua berjaya. Orang berjaya, orang yang Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala nak beri kemudahan di atas dunia kepada dia, maka dia jadikan orang ni pintar, orang ni hebat. Belajar apa dia pun, kita kata belajar ilmu fizik, dia faham. Ada orang yang rajin pergi sekolah tapi tak faham-faham. Tak faham-faham. Sehingga tak boleh jadi pegawai lah. Siapa dia antara orang yang pergi sekolah ni? Tukar kebun sekolah, rajin pergi sekolah, tapi tak jadi pegawai dia, hak tukar kebun dia. Tak ada pula latah pada cikgu besar lagi. Baik. Ada, kita kata, orang yang rajin dalam bab-bab tertentu, tapi belum tentu dia berjaya. Sebab apa? Sebab kejayaan Allah Ta'ala dah tentu dah. Orang ni dipilih akan menjadi doktor, orang ni dipilih menjadi pesakit, orang sakit. Sebab nak hidup atas dunia ni dia perlu ada doktor, kena ada orang sakit. Kalau tak ada orang sakit, doktor tak bernilai. Tak ada nilai pun doktor kalau tak ada orang sakit. Makna dengan adanya cikgu, kena ada mulianya cikgu. Kenapa? Kerana ada anak murid. Kalau anak murid tak ada, tak ada lah, tak jadi mulia lah dia. Cuma cikgu ni, banyak-banyak cikgu ni yang hak buruk nama lah. Buruk nama. Di sisi manusia, nama dia tak berapa cantik. Tapi di sisi lain mungkin hebat lah. Siapa dia? Ni cikgu, orang panggil cikgu buruk. Itu nyanyi lah. Namanya nyanyi. Cikgu apa? Cikgu buruk. Sebab apa? Sebab dia mengajar buruk. Walau jasa dia tu hebat tu. Boleh ajar buruk, naiknya, panjangnya, petiknya, hak muda, hak tua dan sebagainya. Cuma nama je lah. Baik. Jadi, mana kita jangan tawakal kepada ilmu. Orang yang hati dia kuat, dia kata dia bersandar kepada janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kepada usaha-usaha dia itu. InsyaAllah dia kata mampu mengharungi padang pasir tanpa sebarang bekalan. Siapa dia? Orang yang hati dia teguh. Orang yang hati dia kuat, bersandar kepada janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia ni bermakna di sini disebut boleh mengharungi pada pasir dalam keadaan suasana susah macam mana pun, dia senang je. Bagi dia senang, tenang, tak ada masalah. Walaupun orang tengok ibarat masalah tu ditimpa gunung, tapi
bagi dia tak ada masalah. Orang lain dia tengok dia susah, dia tak susah. Macam setengah-setengah orang yang biasa hidup senang, dia jumpa orang yang duduk dalam kebun getah lah, kita kata kebun getah, rumahnya bocor dan sebagainya, dengan bilik airnya tidak ada, nak kena pergi ke sungai. Orang yang biasa hidup senang ni tengok suasana orang tu, dia kata orang ni susah, kesian dia susah dan sebagainya. Orang hak biasa duduk macam tu tak ada masalah, okey je, dia kata seronok pula mandi sungai. Boleh mandi sungai seronok, duduk gini seronok. Bahkan setengah-setengah orang hak senang pun sekali-sekala nak juga merasa susah, pergi sewa chalet duduk dalam hutan dan sebagainya. Baik, maka yang tu Allah Ta'ala susun kesenangan sebenarnya. Kalau ikut dalam buku yang ditulis oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, dia kata kesenangan berada dalam jiwa kita, dalam diri kita, bukan pada keadaan sekeliling. Tapi kebanyakan orang nampak sekeliling. Sebab apa? Sebab kehendak-kehendak nafsu tu, nafsu nak gini. Bahkan bila kita duk tengok orang yang bahagia, kebahagiaan hak kita sepatutnya ada hilang. Kita tak dapat mengecapi kebahagiaan yang ada pada kita. Sebab apa? Sebab kita nampak pada orang lain. Tengok orang tu, seronoknya dia, boleh duduk rumah tepi pantai, tiap-tiap hari boleh mandi laut, boleh tengok. Siapa dia kata? Orang sekali-sekala pergi ke laut. Sedangkan dia di rumah dia dah selesa. Dia tak nampak keselesaan itu, dia nampak keselesaan orang lain. Orang tu pula, dia nampak seronoknya dia duduk kat pekan, duduk kat bandar, rumahnya 2 tingkat. Mana nak pergi beli barang-barang pun senang. Nampak orang lain pula senang. Maka kesenangan, kenikmatan hak dia hadapi hilang. Tak ada apa dia. Sebab apa? Sebab duk nampak, kita duk letak pada orang lain. Baik. Jadi kalau kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita duduk di mana pun, kita adalah orang yang bahagia. Sebab apa? Sebab bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai pelengkap kehidupan atas muka bumi. Dengan kita ada, dengan adanya kita, kalau kita orang susah, dengan adanya kita, maka kesusahan kita itu diperlukan oleh orang lain. Diperlukan oleh orang kaya, nak bayar zakat, senang dia jumpa kita, mudah. Kalau tak ada orang susah ni, payahlah dia mau nak buat kerja, payah. Nak panggil orang supaya bekerja, payah. Nak cari siapa dia takkan nak panggil datuk kerja rumah dia, datuk tak maunya, nak baca simin dan sebagainya. Adanya orang miskin pelengkap kehidupan orang lain, adanya orang kaya pelengkap kehidupan kepada orang lain, adanya tukang rumah pelengkap, adanya tukang kebun, adanya tukang cuci, adanya penoreh dan sebagainya. Mana masing-masing lengkap melengkapi. Mana yang tu dah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakmurkan muka bumi. Lagi dia sebut sini, tetapi orang yang tidak teguh hatinya, orang yang hati dia lemah, seperti kebanyakan orang. Macam kita tengok hari ni lah, kebanyakan orang yang menjadikan rezeki dan juga kehendak-kehendak hawa nafsu itu nombor satu, menyebabkan terganggu ibadah dia, menyebabkan dia tak boleh nak buat ibadah. Kadang-kadang bila mana disebut, dinasihat supaya sembahyang, dia kata kamu tak apalah, kamu orang senang-senang pergi sembahyang. Itu alasan lah. Alasan orang susah. Kamu tak apa, duit dah banyak dah, boleh lagi sembahyang. Orang kaya pula, dia kata orang miskin pula boleh sembahyang. Dia payah sebab apa? Nak urus tu, nak urus ni dan sebagainya. Mana kebanyakan orang macam tu. Hak ni menyalahkan ni, hak ni menyalahkan ni, mana menyalahkan takdir dia, menyalahkan diri dia, menyalahkan keadaan dia dan sebagainya. Menjadikan dia tak boleh buat ibadah, mengganggu dia. Baik. Macam kebanyakan orang, dia kata kebanyakan orang ni hati dia tidak teguh, hati dia tidak kuat. Maka dinasihat oleh ulama supaya kita kena perteguhkan hati kita, supaya jangan jadi macam kebanyakan orang. Baik, dia kata janganlah memberanikan diri dan mencuba-cuba untuk melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang yang teguh hatinya. Kita orang biasa tak boleh nak buat macam tu. Kita tengok untuk guru pondok pun dia pun rezeki murah, kita pun tak payah bekerja lah. Sebab selalu untuk guru pondok dia mengajar je. Kita pun pakai tak payah kerja lah, tak payah buat benda dan sebagainya. Sedangkan hati kita lemah. Pergantungan kepada Allah Ta'ala tu tak berapa kuat. Tak boleh buat gitu. Mana kena bekerja. Tapi kena ingat bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala suruh. Sebab Allah Ta'ala beri rezeki tu mengikut keadaan kita. Kalau orang ni rezeki dia daripada hasil jual padi, kena tanam padi lah. Jangan pula tengok, kalau gitu rezeki Allah Ta'ala dah tulis lah. Tak ya, itu orang hak silap faham. Baik, dia kata jangan pula nak cuba kalau orang ni lepas pada ni belajar ni, kalau gitu kita tawakal ya kepada Allah Ta'ala. Nabi pun dia kata tak bekerja. Nabi setelah diangkat menjadi rasul, tak bekerja dah, kita tak payah kerja. Tu mana orang yang hati dia lemah tak boleh.
Akan macam juga cerita bab kita kata nak bersedekah dan sebagainya. Kita digalakkan bersedekah tapi ikut kadar kemampuan kita. Akan orang yang hati dia lemah tiba-tiba nak ikut kemampuan hak yang dibuat oleh orang-orang lain. Akan tak boleh Macam kita nak ikut apa ni macam Sayyidina Abu Bakar. Habis seluruh harta diberi, tak boleh. Sebab apa? Sebab hati kita lemah. Akan Sayyidina Abu Bakar tak apalah, hati dia dah teguh dah. Seperti mana disebut bahawa Sayyidina Abu Bakar bila mana dia infak harta dia, Nabi tanya apa yang tinggal? Allah dan Rasul. Akan maka untuk dia tak apa, suasana dia boleh. Akan bahkan ada sahabat lain yang cuba bersedekah banyak. Akan Nabi nasihat kepada sahabat tu, tinggallah untuk dia, tahanlah kau, makna jangan beri banyak sangat, mana dia kena ada spare juga untuk dia, kokok hari besok lusa nak makan apa dia dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tahap itu berbeza-beza. Jadi kita kena ikut suasana kebiasaan kita. Baik, mana tak boleh cuba-cuba nak tengok kehidupan para wali. Tengok dia ni beribadat je kepada Allah Taala, duduk dalam gua. Dia tak apa sebab dia dah ada latihan. Dia dah orang sampai ke satu tahap mana ikut darjat je lah, ikut darjat masing-masing. Saya selalu suka buat perbandingan. Darjat kita apa dia? Darjat kita orang kampung. Maka jangan lu ikut darjat askar. Ibarat kita kata kita orang kampung, orang biasa, tiba-tiba nak buat macam askar, nak pakai pakaian askar, nak bawa senapang dan sebagainya. Tu salah. Kita bukan polis, pergi pakai pakaian polis. Tu salah. Sebab apa? Sebab tak ikut suasana kita. Baik. Jadi kalau kita dah biasa bertanilah. Kita ada usaha, mana kita jenis orang yang YB lah, yang berusaha, kerja tak kira lah, kerja menoreh ko, jual durian ko, apa dia ko, maka ikutlah suasana itu. Sebab kalau beralih tempat lain, kita tak boleh. Sebab apa? Sebab hati tak teguh, maka tak boleh. Baik. Sedangkan bagi orang yang lemah hatinya, melakukan yang demikian adalah haram, dia kata tak boleh, salah, berdosa. Duduk pada tahap ni, belajar tengok tahap tinggi, tahap disebut dulu macam kita kata orang tawakal ni, tawakal penuh 100% tanpa ada usaha. Tengok dia belajar tengok cerita apa ni Nabi Allah Ibrahim contohnya. Bila mana nak dicampur dalam api, tak ada usaha apa dia pun tak usaha. Tu Nabi tak akan salah. Untuk dia salah, untuk Nabi tak salah lah. Sebab apa? Sebab tahap itu, darjat itu. Maka kalau kita nak sampai ke darjat yang seumpama itu, mana kena latih dirilah sikit sampai kepada tahap kita kata boleh tak makan 3 hari pun tak apa. Contohnya macam disebut dalam kitab Sirus Salikin, para salik itu diberi latihan belajar. Sehari dia makan seketul sebiji, kita kata tepung tu dibancuh, kemudian dia buat 365 biji. Sehari sebiji makan, sehari sebiji. Seketul, kita kata seketul tu sekeping roti canai lah contohnya, sehari sekeping. Sampai tahap biasa tak makan. Tak apalah. Baik. Jadi tak ada makan pun dia boleh tahan, boleh tahan tu, sebab tu dia boleh berpuasa dan sebagainya sebab ada latihan. Seterusnya aku dengar Imam Aba Ma'ali berkata, orang yang sudah terbiasa dengan Allah sebagaimana orang lain, maka Allah Ta'ala juga menjalankan apa-apa terhadapnya menurut kebiasaan orang ramai. Orang biasa macam tu, maka Allah Ta'ala beri kepada dia macam itulah, ikut kebiasaan dia. Adapun Allah Ta'ala memberinya biaya hidup menurut kebiasaan orang ramai, seperti dari sawah atau dari perniagaan, maka begitulah juga Allah Ta'ala memberinya. Mana Allah Ta'ala biasa beri melalui apa dia? Melalui perniagaan. Orang ni Allah Ta'ala nak beri rezeki dia melalui perniagaan, maka dijadikan orang ni minat berniaga. Kecenderungan dia, minat dia, Allah Ta'ala beri minat berniaga. Ataupun kita kata idea dia, dia terjun dalam bidang perniagaan, niaga pasar malam ko, tepi jalan ko, niaga kain batik rumah ko, niaga kapek dan sebagainya. Tak kira lah niaga apa pun dia. Jadi duduk nampak kok berniaga je. Sebab apa? Allah Ta'ala nak beri rezeki kepada dia melalui perniagaan. Ada orang Allah Ta'ala nak beri rezeki melalui ni, kemudian melalui ni pula, melalui cara berbeza. Macam pernah kita kata ada cikgu, dia belajar sehingga jadi cikgu. Allah Ta'ala nak beri rezeki kepada dia melalui usaha mengajar, jadi cikgu. Lama-lama
tak minat dah cikgu, berhenti cikgu, kan, buat kebun ataupun kita kata bela kambing dan sebagainya. Sebab Allah Taala nak beri rezeki melalui itu pula, melalui bela kambing pula. Menyebabkan dia jadi bertukar lah, kita kata, akan tukar profession. Baik, jadi ikut kebiasaan lah, kan. Ada orang ni melalui kita kata pertanian, kan. Jadi dia ditakdirkan dapatlah sumber-sumber ataupun idea ataupun tempat, ada tanah dan sebagainya, kan. Maka dengan sebab itu dia berusaha tanam jagung, kan, tanam kacang, kan, tanamlah tanaman apa dia, kan, sehingga dapat hasil, ada orang nak beli, kan, dan dia pun jual, melalui rezeki kau tu. Baik, jadi kita kena ikut kebiasaan. Jangan setelah mana cerita dulu kita tengok, oh gitu, akan rezeki Allah Taala bagi, tak ada usaha dah. Salah. Akan untuk orang yang hati dia tak teguh, haram. Orang yang hati dia teguh, jenis kita kata yang ada latihan, yang kena Allah Subhanahu Wa Taala tahu, tu tak ada masalah. Macam kita kata orang yang peringkat para wali lah, para wali, para alim ulama, para mana, akan bagi dia akan duduk biasa dengan cara tu. Dalam kitab hikam disebutkan, lihatlah bagaimana kebiasaan Allah Ta'ala terhadap kita. Kita kena tengok kebiasaan Allah Ta'ala terhadap kita macam mana. Akan dari sudut rezeki, dia beri rezeki melalui apa dia? Akan melalui pangkat kita, akan kedudukan kita, akan melalui perniagaan, melalui kerja kita nelayan, akan tangkap ikan, tak kira nelayan sungai ko, laut ko, akan nelayan lombong ko, tak kira lah, akan mana beli kita pergi tahan pukat, akan dapat ikan puyu, ikan haruan dan sebagainya, akan mana orang tahu dah kita ni jenis mudah dapat ikan haruan contohnya. Jadi kalau ada orang nak ikan haruan, mana nama pun kata kita mai haruan dah. Akan mana siapa tahap tu? Akan Allah Taala beri rezeki kepada siapa mana nak ikan haruan jumpa mai. Nak jumpa siapa nama pun mai haruan dah. Akan kalau ada siapa peringkat tu, mana ikutlah cara tu. Akan biasalah cara tu. Dan Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Ada diberi cara ni, kemudian masa-masa tertentu Allah Ta'ala nak tukar, beri cara lain. Macam saya cerita ada kenalan, dia biasa kerja di kedai makan, akan jadi pelayan di kedai makan, tukar ambil order dan sebagainya. Tiba-tiba akan datang musim COVID ni, COVID-19, COVID-19 ni, kan, sehingga kedai makan terpaksa tutup. Sebelum ni pun dah tutup juga, tapi tutup tu tidak menjejaskan. Sebab apa? Tidak menjejaskan kerja dia. Sebab apa? Sebab tutup tu dah tengah malam, pukul 12 malam tutup lah. Itu tutup biasa. Ini hak tutup luar biasa. Siang pun tak boleh buka kedai makan, kerajaan tak bagi buka, tak boleh. Sehingga dia pun tak ada kerja. Akan dia tak ada kerja, tapi rezeki Allah Taala bagi, akan didatangkan idea yang lain, akan sehingga dia kata tak ada nak buat apa, cari ikan lah. Akan masa-masa terluar ni pergi cari ikan, akan menjala ikan tepi sungai dan sebagainya, dapat ikan, kemudian akan boleh jual pula ikan tu. Akan rezeki melalui cara tu pula Allah Taala boleh tukar. Akan sebab rezeki tu Allah Taala bagi. Kita disuruh berusaha. Akan jangan tawakal kepada usaha. Usaha kenapa? Sebab Allah Taala suruh. Bila mana kita faham gitu, barulah usaha kita tidak mengganggu ibadat kita. Akan sebab nak kena jaga hubungan dengan Allah Taala kerana dia yang beri rezeki. Akan Allah Taala beri rezeki, dia yang beri rezeki, maka kita usaha, akan hubungan kena jaga. Usaha tu juga sebagai penghubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan jangan tawakal kepada usaha, tak usaha nak makan apa dah, usaha dapat banyak pula. Akan biasanya kalau pergi mancing ni selalu dekat waktu maghrib, yang tu banyak dapat. Duk tengok banyak dapat, akan kira tak ada sembahyang maghrib lebu, akan itu jadi rugi. Akan itu mengganggu, akan godaan dia, mana mengganggu ibadat dia sehingga tergoda dia, akan antara usaha dengan ibadah. Sedangkan rezeki Allah Taala yang bagi. Lagi disebut sini dalam kitab hikam dia kata, jika kita mendapati rezeki dari sawah dengan mudah, ini berarti Allah telah menetapkan sedemikian. Ada orang yang dia ada sawah bendang, dia usaha, akan dapat hasil. Ada waktu-waktu tertentu saja mungkin tak dapat hasil, kerana Allah Taala nak uji dia, dijadikan banjir dan sebagainya. Tapi selalunya macam tu. Akan maka janganlah beralih dari sana, kerana biasanya ia akan menghancurkan. Maka janganlah beralih. Duduk biasa buat benang, duduk dalam kampung suasana buat benang lah kita. Sebab rezeki kita selalunya melalui hasil usaha benang. Kan sama ada kita buat benang kemudian padi jual dan sebagainya, kan. Maka dia kata jangan beralih.
buatlah macam tu. Kan? Kerana kalau kita beralih, tiba-tiba buat kerja lain pula, orang lain semua tanam padi, tiba-tiba kita pula tanam jagung. Musim orang tanam padi, kita tanam jagung. Itu selalunya hancur, dia kata, habis hejam, kan? Rosaklah. Demikian juga, jika Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa rezeki yang akan diperolehnya adalah dari perniagaan dan sebagainya. Sama juga. Akan kita duk biasa berniaga, akan tiba-tiba nak buat kot cara lain, akan nak main tengok orang tak kerja pun dapat, akan maka kita pun tak payah kerja, duk tidur bangun selalunya macam tu jam, akan. Baik, lagi pada suasana itu kadang-kadang orang tu jadi gitu, kan duk nampak dengan usaha dapat, patutnya kena asing usaha lain, kan dapat lain. Sebab dapat tu itu masalah rezeki tu Allah Taala bagi, kan usaha tu bab yang lain. Kalau kita campur sekali, tu jadi keliru tu, kan kita kata tak kena pada tempat dia, menyebabkan ibadah kita terganggu. Sehingga kita tak kerja nak makan apa dia, sehingga jadi macam tu, kan. Baik. Jadi kita harus menurut apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagi orang yang tajarrud, dia sibuk dengan urusannya, iaitu beribadah kepada Allah. Mana orang yang mana dikatakan kena ikut kebiasaan. Sama juga dengan orang yang tajarrud ni, orang yang bersungguh dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mana sentiasa buatlah ibadah kepada Allah Subhanahu. Mana rezeki dia murah. Dengan cara tu akan murah rezeki dia. Akan contoh kita kata orang dia akan sehari-hari beribadah, akan mana rajin baca Quran, rajin sembahyang, puasa dan sebagainya, akan rezeki dia akan Allah Taala dah jamin dah dapat. Akan baik. Dia sibuk dengan urusannya, iaitu beribadah kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak mampu mengusahakan sesuatu pun. Akan tetapi, rezekinya datang dengan mudah. Maka janganlah sekali-kali berniat menghentikan jihad fi sabilillah, tetapi dia haruslah menyenangi apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana patut dia kena senang dengan cara tu. Akan dah cara beribadat, maka janganlah beralih tengok. Akan nak dapat keuntungan hak lain pula, akan selalunya hancur, dia kata. Kalau kita lihat kepada cerita, antaranya cerita Bal'am bin Ba'ura, akan seorang yang hebat, akan menjadi kita kata tempat rujukan orang harapan di tempat-tempat dia, akan dikatakan dia ni tersalahnya dia sebab apa? Sebab desakan-desakan daripada orang kampung, bila mana dia nak dijanjikan dengan diberi hadiah macam-macam hebat dan sebagainya, terpengaruh dengan tu, habis rosak. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Kan baik, dikatakan kita disuruh berbekal, buat bekal, kan sebaik-baik bekal itu takwa, kan mana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan mana kita disuruh berbekal dengan bekalan yang cukup, kerana sebaik-baik bekal ialah memelihara diri, jaga diri, takwa tu, akan kita dilarang meminta-minta, itu mengaibkan diri, akan mana bab meminta jangan. Kita tengok orang beribadat kepada Allah Taala, akan dia dapat rezeki tak minta, akan jangan minta ni setengah-setengah tak nak berusaha sebab nak minta. Tak apalah, tak kerja buat pun dapat juga, nanti ada orang bagi. Niat nak minta dengan orang dan sebagainya, itu dilarang oleh agama, akan dia jadi satu keaiban, akan. Sedangkan kalau dah rezeki kita tak minta pun kita akan dapat juga, akan kok mana-mana pun kita akan dapat. Meminta mengaibkan diri, buat malu je, kan orang menapuk Islam ni apalah, larang orang malas bekerja dan sebagainya, kan sebab orang, kebanyakan orang duk nampak dengan berusaha baru dapat, tak berusaha tak dapat, kan? Sedangkan dalam Islam tu dia lain, kan ajaran Islam dia lain, rezeki lain, dapat lain. Tapi kena ikutlah usaha-usaha seperti mana yang disebutkan tadi, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang Allah Taala dah tetap dah macam tulah. Baik. Seterusnya, terdapat dua pendapat mengenai tafsiran di atas. Tafsiran mengenai ayat ni. Ada dua penafsiran mengenai wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, akan. Jadi mengenai penafsiran dia kata ada dua penafsiran, iaitu kita sambung kemudianlah, kita tangguh kemudian untuk penafsiran yang mengikut dalam kitab Minhajul Abidin ini. Dia kata ada dua penafsiran. Jadi akan untuk itu kita tangguh dulu sebagai pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung kemudian pula untuk penafsiran tersebut. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.